Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ke program Cuit dan Selak, Rakyat Pantau Kerajaan PMX. Dan program ini akan membicarakan tentang isu-isu semasa. Isu-isu yang sedang berlega dalam kerajaan PMX, yang mana terlalu banyak isu. Sebagaimana yang kita dah bincang setiap minggu, dan isu yang terbaru yang sedang meletus sekarang ni ialah tentang wilayah Ambalat. Adakah benar kedaulatan itu telah diserahkan kepada Indonesia? Kita tak tahu sama ada benar atau tidak, tetapi isu itu telah bangkit. Kita simpan isu itu untuk minggu akan datang, kita akan bincangkan perkara itu. Dan pada hari ini kita akan membincangkan tentang pasca Perhimpunan Agung UMNO. Adakah UMNO masih relevan atau tidak dalam masa-masa akan datang ini? Saya, Zaini Hassan, dan saya Hassan Muhammad Noor. Kita akan membicarakan tentang isu ini dalam masa 45 minit ini bersama-sama dua tokoh yang terlibat dalam politik sekian lama, termasuk semasa mereka bersama-sama dengan saudara Anwar pada 80-an dulu. Bersama saya di belah kanan saya tak asing lagi. Mungkin orang lama tak kenal dia, lama tak ke depan. Beliau adalah saudara Tamrin Ghaffar, yang juga anak-anda kepada mantan Timbalan Perdana Menteri Tun Ghaffar Baba, atau lebih dikenali sebagai Encik Ghaffar pada zaman kita membuat liputan beliau dulu, ya, Encik Ghaffar. Selamat datang saudara Tamrin. Terima kasih. Ya. Dan tidak ketinggalan dalam program kita yang selalu kita jemput ialah saudara Zain Muhammad, yang juga dikenali sebagai Datuk Seri IR Zain Muhammad. Bekas menteri, bekas Exco dalam UMNO, bekas juga sebagai anggota Majlis Tinggi UMNO, bekas semua bekas lah ni, bekas ahli Parlimen Sepang, dan juga Exco Pemuda dan sebagainya. Selamat datang. Terima kasih atas jemputan. Ya. Jadi terlebih dahulu kita akan berbicara dengan saudara Tamrin kita pasal orang lama tak kenal dia. Lama orang dia menyepi diri. Saudara Tamrin, saya ucap terima kasihlah pada Datuk Zaini kerana menjemput saya di program Cuit dan Selak ini. Saya percaya persoalannya sekarang ini penglibatan saya dalam UMNO. Saya melibatkan diri mula-mula sekali pada tahun 73. Ya, apabila saya balik daripada belajar di Australia. Saya libatkan diri sebagai pemuda di kampung, di satu cawangan namanya Peringgit, Melaka. Datuk Zain tahulah Peringgit pasal dia, rumah dia pun tak jauh daripada rumah saya. Di Peringgit. Jadi lama-kelamaan saya dipilih sebagai ketua pemuda bahagian dan ketua pemuda negeri. Di peringkat pusat, saya dilantik oleh Datuk Haji Suami Kamaruddin sebagai Exco Pemuda UMNO Malaysia bawah 30 tahun. Masa tu ada Exco Pemuda bawah 30 tahun bersama dengan Datuk Nazri Aziz. Sekarang ni ambassador kita di Amerika lah. Dan juga dua orang tokoh lain. Di situ, selepas itu saya berkenalan dengan Anwar Ibrahim. Saya meminta Anwar bertanding selepas beberapa orang menolak tawaran. Jadi di situ saya mencadangkan Anwar bertanding sebagai ketua pemuda menentang Haji Suami. Walaupun Haji Suami yang melantik saya sebagai ketua pemuda, dan saya masih ingat lagi kata-kata Haji Suami kepada saya, kalau saya sokong Anwar, satu hari kelak Anwar akan, perkataannya ialah makan akan tentang Tun Ghaffar. Itu kata-kata Haji Suami kepada saya ingat lagi itu. Jadi saya adalah salah seorang daripada lebih kurang 5-6 orang kawan-kawan dalam Exco Pemuda yang menaikkan Anwar daripada ABIM dan juga daripada
apa di sekolah Yayasan Anda kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Di peringkat pusat pula juga, Mahathir, saya gunakan term pungut Anwar ni daripada Yayasan Anda dan ABIM. Masa tu Anwar berjinak-jinak juga dengan Datuk Asri Muda, iaitu Ketua Pemuda PAS. Dan akhirnya Anwar buat keputusan untuk bersama dengan UMNO. Dan Mahathir, dia tak tahu pasal apa disayangkan Anwar ke macam mana. Dia mengarahkan arwah Pak Ghaffar, tentukan supaya Anwar ni jadi ahli UMNO. Kerana perlembagaan UMNO masa itu dan mungkin sekarang pun, saya tak tahu, untuk menjadi calon pilihan raya mesti dikurang-kurang 5 tahun menjadi ahli UMNO. Maka Anwar masa itu, Pak Ghaffar mencadangkan supaya mengarahkan sesi politik dia, arwah Sadun Noh, pergi ke Permandangan Baru backdated keahlian Anwar tu. Backdated. Itu arahan Tun Mahathir. Arahan Tun Mahathir. Arahan Tun Mahathir kepada Pak Ghaffar, dan Pak Ghaffar arahkan sesi politik dia buat kerja ni. Maknanya Mahathir dah menipu rakyat ahli UMNO masa tu kerana nakkan Anwar. Begitu sekali. Dan apabila Anwar menang dan jadi Ketua Pemuda ni pun saya nak beritahu, dia menang 10 undi je di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan itu pun atas arahan Dr. Mahathir juga. Tentukan Anwar menang pilihan raya. Ini Pemuda UMNO ni. Dan apabila dia menang semuanya, dia dilantik sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian agama. Kemudian dia naik sampailah jawatan dia sebagai Timbalan Perdana Menteri. Begitu sayangnya Mahathir kepada Anwar. Percayaannya Mahathir pada Anwar masa itu. Tetapi saya lihat apa yang berlaku hari ini. Anwar mula menyerang. Sejak dia ambil alih ini, dia serang Tun Mahathir. Jadi saya teringat kata-kata Datuk Azman Atta, bekas wakil wilayah daripada Batu. Dia kata kalau kita tak boleh membayar budi, sekurang-kurangnya kita menang budi orang. This is Anwar fail. Seolah-olah, dan saya tengok ramai ahli-ahli UMNO, terutama sekali penyokong-penyokong yang juga pencari makan dengan Anwar ni, sama ada dia faham ataupun dia tak tahu sejarah. Tak tahu sejarah lah tu. Mungkin dia tak tahu sejarah penglibatan Anwar dalam UMNO ni. No. Kemudian saya tengok lagi satu. Dia berduduh Hadi Awang dan beberapa orang juga kononnya memfitnah dia, berunding dengan Zaid untuk dia jadi Perdana Menteri. Akhirnya terselulah yang apa yang Hadi Awang tuduh tu betul. Memang ada perundingan-perundingan tu. Dan Zaid pula nakkan sangat ni, pasal saya tahu Zaid ni, pada dia yang penting apa dia? Yang penting dia terlepas daripada segala pertuduhan yang dihadapi di mahkamah. Itu Zaid. Dan dia akan berusaha tanpa dia ambil peduli apa yang perjuangan UMNO sebenar. UMNO ni saya tengok dah mula rosak apabila zaman Najib dahulu. Cash is king. Dia gunakan duit, dia gunakan macam-macam lah untuk memenangi pilihan raya. Tapi kalah juga. Dan akhirnya bila dia kalah, dia letak jawatan. Di sini saya tengok Najib lebih gentleman daripada Zaid. Walaupun Najib dapat 72 kursi pilihan raya, menang. Tapi UMNO pada pilihan raya lepas hanya 26 kursi saja. Di bawah Zaid. Dan Zaid tak letak jawatan pun. Perhimpunan Agung UMNO menjelang pilihan raya, itu keputusan resolusi yang diluluskan oleh UMNO masa itu ialah no Anwar, no PKR, no DAP. Itu semua dah jadi sejarah. Itu semua jadi sejarah, dah dibuang di batu kelapa. Jadi saya heran, UMNO ni apa dia sebenarnya? Hari ini UMNO ni.
Saya kadang-kadang walaupun saya bukan ahli UMNO lagi, tapi saya sedih lah melihat apa yang berlaku hari ini kepada parti yang orang Melayu. Okey, kita tinggal yang tu dulu. Kita pergi kepada Okey. saudara Zain kita ya. Saudara Zain boleh bercakap sikit mengenai perhimpunan Agung UMNO yang lepas? Adakah saudara Zain pergi? Kita minta. Saya tak hadir tapi saya mengikutinya melalui platform-platform media Dari jauh lah. dari jauh dan saya lihat bahawa luar biasa kali ini Perhimpunan Agung UMNO ni Luar biasa. kerana orang yang telah pun dipecat daripada UMNO begitu sekian lama dijemput hadir, dan bukan hanya dijemput hadir tetapi diletak di tempat yang nombor wahid mengikut protokol dalam Perhimpunan Agung UMNO ni. Di atas pentas tu. Atas pentas ya. Jadi apa maksud dan tujuan gambaran yang nak diberi kepada ahli UMNO? Ya? Inilah dia presiden kamu. Inilah dia kembalinya seorang manusia yang bernama Anwar Ibrahim yang dipecat daripada UMNO hampir 25 tahun dan kembali di atas pentas UMNO diletak sebagai tempat duduk protokol nombor 1 dalam UMNO. Sebagai presiden. Jadi kalau itu apa gambaran dan conditioning ni yang nak dibagi. Ya. Jadi saya lihat ini merupakan drama utamalah yang dilakukan oleh Zahid Hamidi ni untuk bawa kembali Anwar Ibrahim ke pentas utama dan letakkan dia di tempat protokol nombor 1 dalam kedudukan itu. Dan pengurusi tetap ni saudara Bandaruddin telah pun stimulate, orang kata, the audience untuk bangun bagi satu tepukan yang bergemuruh, ya. So apa message yang kita boleh belajar daripada perhimpunan itu? Jadi apa yang saudara Tamrin sebut sebelum pilihan raya, yang gimmick ni, no Anwar, no DAP ni, ini semua satu orang kata kata-kata muslihat daripada Zahid Hamidi saja. Dan saya rasa bahawa untuk menjaga rumah UMNO ni untuk kembali kuat dan kukuh selepas Datuk Najib melepaskan jawatan Presiden UMNO selepas yang disebut oleh saudara Tamrin selepas PRU 14 itu. Sepatutnya kita kena pulihkanlah UMNO ni daripada segi segala kekuatan. But very unfortunate, sikap yang diamalkan oleh Zahid tidak langsung melambangkan satu reconciliation kepada pemimpin-pemimpin UMNO untuk jadikan UMNO ni sebagai satu parti yang kuat dan kukuh. Dan hasil kerakusan dia mengurus takbirkan UMNO, terutama dalam menggunakan power dia dalam mengeluarkan watikah untuk menjadi calon, dan kita lihat hasilnya UMNO daripada segi sejarahnya at the lowest of ni dalam 26 kursi. Jadi saya rasa saya tertarik dengan apa yang saudara Zain katakan tadi, bahawa ada satu muslihat, ada satu conditioning kepada perwakilan pada masa itu bahawa inilah presiden baru kau. Seolah-olah Anwar akan come back dalam adakah itu satu kemungkinan? Kalau saya boleh baca, dan kalau kita orang politik, kita selalu memerhati pergerakan politik melalui kata-kata, melalui body language, melalui perbuatan dan tindakan. Kita boleh speculate, kan? Saya rasa tak salah kalau nak jemput Perdana Menteri untuk hadir dalam perhimpunan UMNO. Tapi letaklah dia di tempat yang yang sepatutnya protokol untuk VVIP ke, tapi ini diletak di atas pentas utama. Kerusi protokol nombor 1 kepada Presiden UMNO. Jadi apa mesej yang nak dibagikan kepada ahli UMNO? Saya tengok mesejnya, pertamanya
apabila Zahid Hamidi menjemput Anwar, berjumpa dengan Najib Tun Razak dan sebagainya. Ini sebenarnya menunjukkan kelemahan seorang pemimpin. Dia rasa dia tak boleh bawa, tak boleh carry UMNO. Memang dia tak boleh carry. Dia tak boleh carry. Jadi sama ada Anwar ataupun Najib. Dia punya gamble. Najib ni pada saya dipergunakan saja. Digula-gulakan saja. Yang sebenarnya yang dia beritahu perhimpunan UMNO baru-baru ni dan sebelum tu pun bahawa kita mesti bersikap adil, beri keadilan kepada Najib, itu sebenarnya untuk diri dia. The message is for himself, not for Najib. Najib dah gone dia dah. Tapi untuk dia ni, 47 kes ni, ini yang dia risau sekarang ni. Dan lagi satu saya tengok, kalau kita masih ingat Dewan Merdeka PWTC atau WTC sekarang ni, kita gunakan Dewan itu untuk membentuk strategi, mengatur strategi menentang musuh kita. Musuh kita pada masa itu ialah DAP. Sekarang ni kita tengok babi-babi ni semua, saya minta maaf cakap lah, dah berkeliaran di Dewan Merdeka dah. Kena edit sikit ni. Kan? Kena silent. Ini mereka ni semua ada orang. Macam mana kita boleh jemput orang DAP dalam? Okey, saya rasa itu telah dikondisionkan kepada ahli-ahli UMNO bahawa ini adalah kerajaan perpaduan. Okey, kita letak tepi. Saya rasa saya minat dengan apa yang Datuk Saudara Zain kata tadi. Saya pun ada tulis dalam tweet saya dalam Bebas News dengan tajuk mungkin Datuk Seri Anwar juga rindu berbaju merah. ... Itu adalah ucapan pembukaan apabila Zahid memperkenalkan kedatangan Anwar Ibrahim pada masa itu. Jadi apa muslihat? Kita nak cuba bukan muslihat tu. Kalau mengikut kenyataan yang diterbitkan melalui social media ni, Anwar Ibrahim dia sebut dia tak lupa lagi lagu UMNO. Kata-kata bersatu kita bersatu. Jadi dia kata dia hafal lagi lagu tu walaupun dah sekian lama tidak ada bersama. Dia nampak menyanyi. Dia menyanyi. Jadi then I think kita boleh tafsirkan mungkin apa yang saudara tadi sebut, ada keinginan yang besar untuk dia kembali ke UMNO. Tapi soalnya macam mana rumah dia yang ada ni, adakah dia nak tinggalkan Kontang macam tu untuk kembali ke rumah UMNO? Dalam artikel itu. Dan dalam saya pengamatan, adakah rumah UMNO yang ada pada hari ini dia memang rumah asal UMNO yang sebelum ini, yang memperjuangkan bangsa, agama dan negara mengikut perlembagaan, matlamat serta pertubuhan parti yang termaktub dalam perlembagaan UMNO. Ataupun Zahid pada hari ini bila dia berkongsi kuasa dengan PKR yang merupakan satu parti yang berbilang bangsa dan kaum yang memperjuangkan hak asasi kemanusiaan dengan sekarang ni dia punya slogan kerajaan madani. Pada saya madani ini is a civil society. Kalau civil society tentulah kena confirm daripada segi universal value. Kalau universal value terima LGBT, kita terimalah LGBT kerana itulah dia civil society ya. Dan juga adakah Zahid Hamidi ni dia sedar ataupun dia baca tak, dia go through dengan perlembagaan DAP. Apakah dia core business perlembagaan DAP ni, dia nak mengembalikan Malaysia ini kepada negara sekular asal. Ya, jadi apa yang kita maksud dengan segala sekular asal? Sekular asal ni kita tidak boleh mencampur adukkan agama dengan urus tadbir negara. Dan kalau kita teliti matlamat yang utama daripada parti DAP ni ialah to restore and reinstate Malaysian constitution based on the secular framework, and it is the supreme law of the country. Kalau inilah yang direalisasikan, pada saya dia bertentangan dengan perkara 31 Perlembagaan Persekutuan. Islam is the
Federation religion dan other religion are allowed to function. Jadi saya tak faham sama ada Zahid Hamidi ni dia baca tak perlembagaan DAP. Kerana kalau tadi saudara Tamrin sebut geng-geng yang ni dah berkeliaran di dalam dewan dan nak bersekongkol dengan ini. Dan penipuan yang besar dibuat dalam bukan kata-kata kopi ataupun di dalam mesyuarat majlis tertinggi ini dalam perhimpunan agung UMNO, no Anwar, no DAP, untuk meyakinkan ahli-ahli UMNO bahawa UMNO boleh stand alone untuk berhadapan dengan rakyat untuk mendapatkan sokongan. Saya rasa kita belum lagi jawab persoalan. Mengapa dalam fikiran Zahid beliau mahukan Anwar ke dalam UMNO? Jadi adakah disebabkan oleh dia jawapan yang mudah dan nyata je, kuasa lah. Kuasa. Jadi kuasa ni untuk apa? Dia sebelum ni dia walaupun dia presiden UMNO tetapi dia berkuasa penuh dalam UMNO, tapi dalam kerajaan dia tidak ada kuasa. Dan dia pun oleh kerana menghadapi masalah undang-undang dan mahkamah, dia tak boleh dijemput oleh Mahyudin Yassin dan juga Ismail Sabri untuk menjadi anggota kerajaan. Tapi Anwar sanggup melantik dia menjadi TPM. Jadi soal prinsip integrity, rule of law, proven until guilty, but the due process itu tak berjalan. Dan saya pun heran dalam keadaan sekarang ni, macam saudara Tamrin kata, dah ada prima facie case, dah ada call for defense submission, macam mana nak boleh ada lagi representation dalam kes yang sama? Dan kita tunggulah apa yang hasil yang nak berlaku. Dan kalau jawapannya pada saya lah, mauduknya dia nakkan Anwar ni adalah semata-mata untuk kuasa. Penerusan kuasa. Okey, saya tarik dengan dot saudara Tamrin. Saudara Tamrin sekarang bukan lagi ahli UMNO. Andainya saudara Tamrin masih jadi ahli UMNO, apa sebenarnya pandangan saudara Tamrin? Dia sebelum tu bukan ahli UMNO tapi tetap cinta dan kasih kepada UMNO asal. Bukan UMNO di bawah Zahid Hamidi. Itu yang saya nak tahu tu, apa pendirian saudara Tamrin sekiranya masih ialah sekal pada UMNO, tapi dengan kehadiran dot tu. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Zahid Hamidi hari ini memang bertentangan, memang salah. Dia tak peduli itu semua. Hanya dia nak, saya kata tadi, dia nak melepaskan diri dia saja. Dia tahu dia perlukan semua ini untuk apa? Untuk diri dia saja. Dia gunakan UMNO ni, tapi malangnya UMNO perwakilan UMNO. Saya kata perwakilan UMNO ni telah dibeli. Ini saya cakap terang. Telah dibeli, telah digula-gulakan dengan berbagai-bagai janji. Boleh ke saya nak tanya, dari segi perlembagaan, resolusi yang diluluskan oleh Perhimpunan Agung UMNO diatasi oleh MKT? Boleh ke? Sebenarnya saya rasa tak boleh. Tetapi telah berlaku. No Anwar, no DAP, no PKR telah berlaku. Dan Anwar sendiri pun kata no UMNO, no Zahid dan sebagainya. Perbincangan dia dengan siapa? Dengan si Rafizi. Jadi saya tengok dia berbalik kepada kuasa. Zahid akan lakukan apa saja asalkan dia lepas diri. Kalau Anwar kata A, B, B, C, C, itu saja. Dia dalam kuasa, penyalahan penggunaan kuasa yang amat ketara yang terbaru ni yang dilakukan oleh Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO bila untuk menghadapi Perhimpunan Agung yang terbaru ini dengan mengemukakan usul Presiden dan timbalan Presiden tidak di pertandingan. Maknanya menang percuma lah. Okey, tapi ROS mengatakan itu telah pun melanggar peraturan parti. Tapi siapa yang overrule peraturan ROS itu? Menteri Dalam Negeri.
Siapa Menteri Dalam Negeri? Siapa Menteri Dalam Negeri? Ini yang Appointed kata by kita Anwar. sebut. Ini tadi soalan dia tanya, kenapa rasionalnya dia nak bersatu dengan apa ni Anwar ni? Pada saya itulah kuasa. Ada juga, kita kendurkan dulu keadaan. Kita melihat bahawa dalam tulisan saya mengatakan bahawa ada cubaan juga daripada pihak-pihak tertentu dalam bersatu untuk merampas kuasa dalam UMNO sendiri melalui borong-borong tokoh. Adakah disebabkan ada unsur-unsur tersebut, maka Zahid telah membuat perancangan untuk membawa Anwar ke dalam UMNO tersebut? Dalam mana-mana situasi pun, bila kita menghadapi pemilihan, sama ada di peringkat bahagian, sama ada di peringkat majlis tinggi, proses demokrasi are allowed to berjalan. Soal orang ini ada skim A, dia skim B, itu tak mustahak. Tapi prinsip demokrasi dalam parti, suara dan hak ahli untuk menentukan siapa pemimpin dia wajib dijalankan. Tidak boleh disekat-sekat. Itu very basic principle of demokrasi. Dan pada hari ini, kerana Zahid nak menyelamatkan diri dia, jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berhenti rehat, perbincangan yang hangat dan kita akan sambung selepas ini. Kembali kita ke ruangan cuit dan selak. Saya nak sambung balik apa yang saya tanya saudara Tamrin tadi. Sekiranya dia masih lagi ahli UMNO dan sekarang dikatakan masih setia, apa pandangan dia? Masih sayang. Setia tak lah. Di Dewan Merdeka. Nombor satu, saya nak beritahu bahawa saya bukanlah resis. Seperti proklamasi orang Melayu. We are not racist at all. Kita tak pernah pun menyentuh. Tetapi soalnya sekarang ni dari segi prinsipnya, sejak UMNO diwujudkan, ditubuhkan pada 11 Mei 1996, sehinggalah Zahid Jauh Ponorogo ni dilantik sebagai presiden parti. Ya, betul. Tiba-tiba UMNO menjemput DAP duduk dalam Dewan orang Melayu. Tak pernah berlaku Tak pernah berlaku. Inilah pertama kali kita tengok. Ini dah second time ni. Sebelum ni menjelang sebelum masa tu Anwar ini sekali. Dan ni second time ni. Jadi saya tengok UMNO ni dah lari daripada landasan sebenar. Saya rasa sedih. Sebab kata saudara Zain, bukan kita sayang tu masih sayang lagi dengan UMNO ni. Tetapi perbuatan pemimpin UMNO hari ini, perbuatan Presiden UMNO hari ini, Zahid Hamidi, perbuatan Presiden UMNO hari ini, dia tak lari daripada perjuangan sebenar. Sama ada dia ada hati Melayu ke, saya tak tahu. Yang saya tahu, saya tengok satu program di mana dia diinterview oleh TV Indonesia, mengatakan dia mengaku bahawa dia daripada Ponorogo. Asalnya dari Ponorogo. Bapak dia, paman dia Gubernur Yogyakarta. Semuanya. Dan dia pun balik kampung dia mengaku. Jadi apa bendanya? Yang UMNO ni gila-gila sangat nakkan dia pasal apa? Yang sebenarnya UMNO ni saya tengok dia ketandusan kepimpinan. Pemimpin yang sepatutnya dipilih ialah pemimpin yang berwibawa. Yang boleh, yang ada experience dan sebagainya. Tak ada. Pasal apa? Pasal orang Melayu, orang UMNO, perwakilan UMNO dibayar. Itu ceritanya. Okey, saudara Zain. Ya. Apa yang saudara Tamrin kata,
Adakah itu terjemahan daripada Perhimpunan Agong baru-baru ni, di mana mood perwakilan kita nampak terlalu low, semangat terlalu low, spirit dah luntur dan sebagainya. Dalam kalau kita tengok dalam pengamatan saya dan maklum balas yang saya terima daripada rakan-rakan yang hadir semasa perhimpunan ni, dia kata bahawa the mood ni amat rendah sekali lah. Betul, Dewan Perwakilan tu penuh, tapi di luar tu dia tidak pernah menghadapi situasi ini, sehingga kan peniaga-peniaga yang menguruskan gerai itu pun menghadapi kerugian and all that. Itu realiti yang berlaku. Dan yang paling kita sedih ni, walaupun selepas pilihan raya dan kononnya lah Zahid Hamidi ni dapat membentuk kerajaan, tapi UMNO ni still not settled down. Dia punya undercurrent is still very strong. The resentment. Boleh bagi detail sikit. The resentment is very strong lah. Contoh dia. Dan macam tidak rasa kepuasan hati terhadap presiden dan juga barisan kabinet. Dan di dalam MT ni, walaupun kita tahu dia sebagai satu badan yang di bawah firm and full control presiden dalam dia punya stage manage apa-apa usul pun dengan jurucakap sekalipun, tapi dia punya, orang kata, cohesiveness-nya, dia punya kesepaduannya, satu kesepakatan idea, tak ada. Saya rasa tak ada. Banyak yang tak bersetuju pun apa yang Zahid Hamidi buat pada ini. But dalam keadaan macam ni, dia helpless. Cuba kalau Zahid Hamidi ni betul-betul anak jantan, buka lah gate ni, jawatan nombor 1 tu, nombor 2 tu janganlah disekat bertanding. Dan biarlah proses rule of law. Dan saya nak tengok kebangkitan ahli-ahli UMNO untuk menyusun balik rumah UMNO ni. Kan? Ini ada orang belum mula langkah pun digantung, dipecat. Lepas tu ada yang luar keluar sekejap. Lepas tu belum dipecat lagi belum. dijemput datang, tapi tak boleh masuk dalam dewan, kena pakai samping di dewan. Dan lepas tu bagi tahu, okey, kalau dah menyesal, hantar surat rayuan, kita dengan akan beri pertimbangan khas untuk kembali kepada UMNO. What kind of nonsense is this? Saudara Zain, saya tak tahu sebab kita pun media pun tidak boleh mengikuti secara langsung pasal ikuti melalui TV semua kan. Saya tak pasti adakah perwakilan itu membangkitkan soal pemecatan, rayuan dan semua ni. Adakah Saudara Hassan, semasa Saudara Hassan jadi seorang jurnalis yang used to cover Perhimpunan Agong, dia ada jawatan kuasa usul. Jawatan kuasa usul ni membincangkan apa usul-usul tu, dan usul itu ditapis, diproses dan diluluskan oleh majlis tertinggi, dan kemudian tanggungjawab untuk membahaskan usul-usul tu dibuat oleh pengurusi perhubungan negeri untuk melantik dan melantik jurucakap siapa yang nak bercakap. Tapi sebelum bercakap kena kumpul dulu. Okey, kau nak cakap apa? Kau nak cakap apa? Kau nak cakap. Okey, ini dia naratif yang ada. Itulah dia Perhimpunan Agong UMNO. Tak ada peluang untuk bercakap. Kenapa tuan interpret sendirilah. Kalau ada state management macam tu, apa yang dikokokkan oleh presiden, itu yang nak disambut oleh jurucakap. Saya tengok. Saya kalau boleh campur sikit. Kata-kata Nur Umar baru-baru ni. Dia kata Zahid tipu. Bukan Nur Umar je, Anwar Musa pun kata tipu. Semua kata dia tipu. Dia tak mengikut perlembagaan parti. Apabila dia pecat seseorang atau digantung seseorang, dia tak ikut. Barat ada jatuhkuasa disiplin, jatuhkuasa itu, jatuhkuasa ini, bawa ke MKT, barulah ke ni contoh yang paling dekat, yang paling mutakhir sebelum menghadapi pilihan raya, apa yang dia umumkan kepada ahli UMNO.
bukan dia yang nak tentukan calon-calon, tetapi top 5, iaitu presiden, timbalan presiden, naib presiden. Betul ke benda itu berlaku? Tak berlaku. Dia buat keputusan hasil daripada pemikiran dan keputusan yang ada dalam pemikiran dia. Itu sebab kita pun tak lihat macam mana masuk akal. Patut Norma digugurkan di kubu kuat dia, Syahidan Kasim digugurkan di kubu kuat dia, Anwar Musa buat ketua wanita, ketua puteri daripada Pandan boleh di parachute terjunkan di padang besar. Ashraf Wajidi yang telah pun kalah sampai 2 kali betul-betul di Pasir Putih diterjunkan di itu. What kind of game is this? Tak pernah berlaku dalam UMNO. Okey, kita ada 5 minit lagi untuk pembincangan kita. Saudara Tamrin, kita akan menghadapi, negara akan menghadapi pilihan raya negeri, 6 negeri. Berdasarkan kepada senario apa yang berlaku dalam UMNO ni, apa kebarangkalian dia? Saya tengok di Selangor sebagai contoh. UMNO akan kalah. Kali ini sama ada pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum, UMNO akan kecundang. Sila-sila hari bulan UMNO akan ditalkinkan. Ini pandangan saya lah. Pasal saya berbual dengan orang bawah ramai yang penyokong-penyokong PH. PH pun sebenarnya di Selangor ni pun tak begitu kuat pun. Apa yang Anwar nak kempen apa? Nak janji apa lagi? Tak boleh janji lah. Macam mana Negeri Sembilan? Negeri Sembilan pun kalau kena calon-calon yang berwibawa oleh Pakatan Nasional, saya ingat Negeri Sembilan pun boleh jatuh juga. Tapi dengan syarat lah, itu dia kena lantik orang-orang yang berwibawa. Jadi Saudara Zain, adakah kejatuhan ini disebabkan oleh faktor Melayu tadi, faktor UMNO tu sendiri? Macam mana? Dia kejatuhan daripada segi mana tu? Kekalahan Selangor, Negeri Sembilan dan sebagainya. Dalam pilihan raya, dalam pilihan yang akan datang ni. Ya. Dia berasaskan jikalau pengundi Melayu akan keluar mengundi sekurang-kurangnya 75% ke atas, dan dia yakin bahawa Perikatan Nasional akan mampu untuk menguasai kerajaan negeri Selangor ni. Dengan syarat orang Melayu keluar ramai-ramai. Saya tengok hari ni orang Melayu dia cukup tak boleh terima DAP ni. For whatever reason, DAP pada orang Melayu memang susah dia nak terima. Tambah pula apabila kita menyemput DAP duduk dalam dewan di mana orang Melayu mengatur strategi untuk masa depan orang Melayu. Ini semua faktor-faktor yang menyebabkan UMNO akan ditolak dan Pakatan Harapan juga akan ditolak. Terutama sekali di Selangor ni. Ya, orang Melayu tidak boleh terima percaturan politik yang dibuat oleh Zahid Hamidi ni, Presiden UMNO, bahawa UMNO kena menyokong DAP dan DAP kena menyokong UMNO. Big no. Daripada segi orang Melayu yang ada pada kita. Dan sentimen ni kuat. Dia sentimen ni bukan hanya berlaku di Selangor, tapi saya rasa di seluruh negara. Saya difahamkan kawan-kawan ni di Johor ke di Melaka ni, dia pun meluap-luap untuk nak pilihan raya, tapi jangan dah selesai. Saya nak balik kepada sejarah. Saya nak balik kepada sejarah sikit saja. Apabila kita, raja-raja kita dan juga pemimpin kita Tengku Abdul Rahman menandatangani proklamasi kemerdekaan dengan British masa itu masih lagi menganggap bahawa tanah ini adalah tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu. Bukan persekutuan perpaduan. Bukan persatuan madani. No. Persatuan
ini tanah Melayu. Ya. Ini kita kena ingat. Jangan kita lupa. Dan saya rasa pilihan raya akan datang ini, jumlah pengundi Melayu akan bertambah. Akan bertambah ni, saya rasa. Pasal kebangkitan orang Melayu terhadap DAP begitu kuat sekali sekarang ni. Kalau kita orang Melayu pada satu ketika dulu boleh meninggalkan kefahaman egoisme masing-masing, maka wujudnya UMNO untuk menyebut kemerdekaan. Saya rasa benda ni akan berlaku semula. Akan berlaku semula. Okey, akhir kata Datuk Zain. Yes, sir. Saudara Zain. Dalam 6 negeri ini, berapa yang PH akan menang? PN ke 5 out of 6. PH ke? PH. PH. Ha. The most is 1 out of 6. 1 out of 6 ha. Ya, betul. Saudara Tamrin. One of it. 1 out of 6. Penang. Yang mana? Penang saja. Bolehlah spekulate. Okey, dengan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Dulu aku